TV KPM. Saya Mira Nazir dan hari ini Mira akan menemani anda di rumah selama 1 jam untuk kita belajar subjek sains. Tapi agak-agak apa topik kita nak belajar untuk hari ini kan? Tapi sebentar tadi yang seperti anda lihat di kaca TV anda itu merupakan profil guru kita. Dan bersama dengan Mira di studio Cikgu Muhammad Atta. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mira hari ini? Baik, sehat Alhamdulillah. Cikgu sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Okey. Cikgu Atta, saya difahamkan Cikgu datang jauh dari selatan ni Cikgu. Ya, saya daripada Keluang Johor dan saya mengajar di SK Bandar Kek 6 Keluang Johor. Wah, lama dah Cikgu mengajar subjek ni kan? Ya, saya telah mengajar selama 16 tahun dalam subjek sains ini. Wow, 16 tahun ya mengajar subjek sains ni. Dan Alhamdulillah. untuk hari ini, Cikgu pun nak ajar sesuatu yang sangat special juga kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Katanya nak belajar, kita nak tengok daripada kaca mikroskop tu. Nak tahu apa nanti cikgu akan terangkan, tapi sebelum tu macam biasa cikgu, kita kena SOP sikitlah memandangkan kita dalam norma baharu kan. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, kemudian diikuti dengan saya. Dan setelah kita sanitasi tangan, barulah kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Baik cikgu. Cikgu dah disampul dah? Dah ada. Okey. Mungkin cikgu tahulah kan kenapa kita kena simpan dalam sampul pelitup muka. Memandangkan benda ni agak sensitif, pelitup muka ni agak sensitif. Jadi kita tak boleh biarkan ia terdedah sebab nanti dia kotor dan juga mungkin ada kuman dan bakteria kan cikgu? Betul, tepat sekali Mira tu. Okey, bercerita tentang kuman dan juga bakteria, inilah topik kita hari ini kan cikgu. Di mana topik kita pada hari ini merupakan mikroorganisma. Tapi macam tak faham lagi lah mikroorganisma ni apa pula tadi, kuman ni, bakteria ni, mikroorganisma banyak sangat tak tahu. Okey Mira, tapi mungkin cikgu boleh terangkan. sebelum tu kan, apa kata Mira nampak ada bola dekat atas meja tu kan, ada bola merah dan bola biru. Boleh tak Mira pegang kejap bola tu? Okey, saya pegang cikgu. Ambil kedua-duanya sekali. Okey. Okey. Pada pandangan Mira, apa yang Mira boleh fikirkan kalau dikaitkan dengan situasi semasa sekarang? Situasi semasa sekarang, kalau saya tengok ada duri tajam ni, saya dah ingat macam durian dah cikgu. Tapi bila cikgu kata macam situasi sekarang, COVID. Ya, COVID-19. Ini bijaklah Mira. Bagus, tepat sekali. COVID. Okey. Oh, okay. Jadi topik kita pada hari ini ialah kita akan membicarakan tentang mikroorganisma. Tapi sebelum tu, boleh tak kalau saya nak bagi definisi sedikit tentang mikroorganisma ni? Silakan cikgu. Okey. Jadi mikroorganisma sebenarnya terdiri daripada 2 perkataan, iaitu mikro dan organisma. Maksud mikro ialah halus, kecil dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Manakala organisma, saya nak minta bantuan Mira lah untuk terangkan maksud organisma. Boleh? Organisma pula merupakan sesuatu benda hidup yang bernyawa. Mira, boleh cuba lebih baik. Betul Mira jawapan tu. Bagus. Betul, okey. Mira sangat tepat jawapan awak tu. Okey. Okey, jadi keseluruhannya maksud mikroorganisma ialah benda hidup yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Untuk tidak melengahkan masa lagi, mari kita ke uji kaji yang pertama. Kan dah bersedia? Mari kita mulakan eksperimen kita. Silakan cikgu. Okey, pada hari ini kita akan menjalankan 3 buah eksperimen. Baik. Yang pertama ialah bagaimana mikroorganisma bernafas. Yang kedua ialah pergerakan mikroorganisma. Dan yang ketiga ialah mikroorganisma bertumbuh. Jadi di hadapan saya sekarang terdapat alatan dan bahan untuk eksperimen yang pertama. Mari kita tengok satu persatu. Baik. Di sini ada gula, bahan saya. Kita ada juga yeast. Okey, kita ada juga yeast. Kita ada tepung. 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 Baik. Dan di dalam ini ada air suam. Air suam ya. Air yang kita perlukan ialah dalam 30 hingga 40 darjah Celsius. Baik. Okey. Okey. Baik. Manakala alatan yang kita perlukan pula ialah termometer. Okey. Fungsi termometer ialah untuk menyukat suhu. Seterusnya kita juga ada di sini penimbang.
Okey cikgu, saya minta izin untuk alihkan bakul boleh cikgu? Sebab Yalah. saya rasa macam menghalang pula kan alatan kat atas meja. Okey, terima kasih Okey. cikgu. Okey. Di sini ialah penimbang. Penimbang yang kita gunakan ialah penimbang elektronik. Baik. Jadi sebelum kita gunakan, kita perlu set kepada kosong dahulu. Okey, seterusnya kita juga ada bika. Okey. Apakah fungsi bika? Fungsi bika ialah untuk menyukat isi padu. Tetapi pada hari ini kita akan gunakan untuk mengadun tepung. Okey. Jadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan pada hari ini ialah kita ingin timbang jisim tepung dengan menggunakan penimbang. Okey. On dulu jisim penimbang. Kita on dulu jisim penimbang ni. Okey. Kemudian kita letak. Kalau kita tengok dia dapat bacaan bika. Jadi kita perlu set kepada kosong. Kita perlu set kepada nilai kosong terlebih dahulu. Kemudian barulah kita tuangkan perlahan-lahan tepung. Okey. Kita masukkan tepung, kita masukkan cikgu. tepung ke dalam bika ya. Okey. Sebanyak 50 gram kita perlukan. Baik. Tepung ni tak kisah tepung apa ke cikgu? Kita perlu gunakan tepung gandum sebab Tepung gandum. yeast lebih sesuai dengan tepung gandum. Okey. Baik. Kita perlukan 50 ml tadi kan cikgu? 50 gram. 50 gram. Ini unit untuk jisim ialah gram. Gram. Okey. 50 gram. Ada tambah air ke cikgu? Sebab tadi tengok ada air juga. Sebentar lagi kita akan tunjukkan. Okey. Alright. Okey. Macam kita tengok ni macam kita nak buat nak buat kek cikgu Okey, jadi kita dapat 50 gram untuk bika yang pertama, sama untuk bika yang kedua. Di sini saya nak minta tolong Mira pula untuk buat. Okey, saya buat. Okey, dari depan mungkin. Daripada depan. Okey cikgu, boleh. Ini untuk buat apa cikgu? Okey, sama kita nak 50 gram juga. Okey, 50 gram juga ya. Okey, jadi Mira ambil tepung ni. Okey. Okey, baik. Kita ambil bika masuk ke sini, letak dulu di atas Okey. penimbang dan setkan kosong. Saya tekan off balik Tekan tab. Tekan tab. Okey, dah. Okey. Kita kena buat 2 set lah ni maksudnya cikgu. Ya, betul. Kita nak bandingkan di antara yang ada yeast dengan tiada yeast. Okey, baik. Sikit lagi. Kena ngam-ngam Okey. Hati-hati. Okey. Boleh. Boleh lah. Okey, cikgu. Okey, dapat 50 gram. Okey, jadi sekarang kita Jadi sekarang kita ada 2 bika yang mengandungi 50 gram tepung sama banyak. Ini bermakna kedua-duanya mempunyai pemboleh ubah dimalarkan iaitu jisim tepung. Seterusnya kita perlu campurkan air supaya kita dapat larutkan tepung tersebut. Okey. Jadi kita perlu masukkan ke dalam bika dulu untuk menyukat suhu. Suhu yang diperlukan berapa tadi Mira? 30 hingga 40 darjah Celsius. Ya. Maksudnya tak boleh sejuk sangat, tak boleh panas sangat kan air tu. Kenapa? Kalau panas akibatnya apa pada yeast? Mungkin yeast tu tak naik kot cikgu. Yeast tu akan mati. Oh, yeast tu akan mati. Ya. Baik. Okey, cara untuk menggunakan termometer, kita perlu berada pada aras mata dan kita perlu turunkan sikitlah badan kita. Okey. Okey. Kenapa cikgu kita kena turunkan badan kita? Supaya mata kita searas dengan bacaan. Okey. Kalau tak nanti bacaan tidak tepat. Jadi air ni bersuhu 37 darjah Celsius. Jadi dalam kadar tersebut bersesuaian. Jadi sekarang kita boleh masukkan secara perlahan-lahan. Mungkin Mira mahu buat satu. Okey, tak apa. Cikgu buat dulu satu, nanti saya buat lagi satu. Okey. Kita tuangkan semua ke sikit-sikit cikgu? Sikit-sikit. Tuangkan Supaya sikit-sikit. cukup-cukup air itu larut sahaja. Okey. Kita kacau dia. Kacau sehingga semua tepung dah kena pada air lah. Macam ni. Okey. Wow. Tengok ni macam kita nak buat proses buat donat. Cikgu buat donat pun guna yeast kan cikgu? Ya, betul. Okey, sudah siap yang ni? Saya pula ke? Okey, boleh. boleh. Saya pun boleh buat. Tapi macam biasa cikgu, kena ada sedikit penjarakan fizikal. Okey, terima kasih cikgu. Okey, tak apa. Air ni. Tuang dekat cawan. Okey. Cawan Saya yang tuang dekat cawan. Okey. Cawan yang lain lah Ya, betul. Okey. Jadi kita dah tuang. Sikit je kan cikgu? Cukup. Sekadar cukup untuk melarutkan ke semua tepung. Okey, saya cuba. Kemudian, Tuang perlahan-lahan. Sorry. okey, kemudian saya kena sukat suhu. Tak perlu sukat suhu sebab kita dah ambil daripada bekas yang sama tadi kan. Okey. Terus je. Saya letak ke sini cikgu Ya, tuang. Saya tuang. Kacau. Kacau.
Okey. Cikgu, kalaulah andai kata tadi saya guna air panas, yeast akan mati. Kalau saya guna air yang sejuk pula, air batu, ais, apa akan jadi pula cikgu? Akibatnya kemungkinan besar yeast itu tidak aktif. Oh. Jadi kita perlu gunakan suhu air yang sesuai 30 sampai 40 darjah Celsius. Okey. Okey. Nampaknya ni macam air saya tak cukup je cikgu kan? Tapi rasa dah okey lah tu. Dah okey dah cikgu kan? Okey dah okey dah. Okey. Sikit Ya lagi. kacau je. Okey. Okey. Okeylah boleh terima dah tu. Okey, boleh dah diterima. Nampak cikgu kata boleh terima, nampak okey. Alright. Okey cikgu. Okey, jadi sekarang untuk membezakan di antara bekas A dan bekas B, okey, bekas A dan bekas A kita akan letakkan yeast dan gula, manakala bekas B kita tidak letak apa-apa. Okey, bekas dia letak gula. Gula dan yeast. Okey, kenapa kena letak gula cikgu? Gula tu adalah berfungsi sebagai nutrien kepada yeast. Oh. Jadi dia mengekalkan tenaga, barulah yeast tu boleh bernafas. Wow, okey. Ingatkan letak gula sekadar untuk sedapkan dia saja cikgu. Bukan Tak, bukan. Kalau kuih mungkin. Okey. Okey. Sekarang saya letakkan je lah je. Mira. Boleh. Okey, pada A. Kita letak sedikit gula. Okey, dan juga kita letakkan yeast. Yeast. Okey. Sedikit yeast. Kemudian kacau lagi cikgu. Ya, kacau lagi. Okey. Boleh saya kacau ke? Boleh. Ambil pakai saya. Okey. Saya kacau. Okey, saya kacau dia. Yang ini tak payah tambah air sikit ke cikgu? Tak apa, okeylah tu. Okey. Kalau yeast pula cikgu, yeast tu apa pula kegunaan dia? Kalau gula tu kita dah tahu kegunaan dia. Kalau yeast pula cikgu? Yeast tu kita nak bagi, kalau kita buat kuih, buat donat, nak kasih dia gebu. Bila dia bernafas, dia akan bagi rongga-rongga udara pada dalam roti dan menyebabkan dia rasa gebu. Dan fluffy tu. Okey. Fluffy. Okey cikgu. Cukup. Okey. Kemudian kita akan gunakan kain lembap. Okey, boleh letak kat sini ke? Okey, saya letak kasih cikgu. Okey, kita tutup kedua-duanya dengan menggunakan kain lembap dan kita simpan di dalam bekas yang gelap. Okey. Cikgu, tak apa ke kalau kita tutup kita punya yeast dengan kain ni? Okey. Soalan yang bagus. Sebab tu saya gunakan kain yang lembap. Sebab dia boleh menyebabkan yeast tu bernafas. Jadi kain lembap ada pengudaraan. Okey. Okey, kita masukkan. Masukkan ke tempat yang gelap ya? Ya, dan tutup. Kalau masuk ke tempat yang cerah tak jadi? Bukan, salah satu faktor untuk pembiakan mikroorganisma ataupun bakteria ialah tempat yang gelap. Oh, okey, baik. Okey, sudah selesai. Tapi keputusan kita kena tunggu sehingga ke akhir rancangan nanti. Jadi kita teruskan ke uji kaji yang kedua berkaitan dengan pernafasan untuk membuktikan pula mikroorganisma membebaskan gas. Okey, saya buat ya. Mira? Boleh cikgu, silakan. Okey, jadi bahan yang kita perlukan sama juga macam tadi. Kita perlukan yeast. Okey, dan juga corong lah. Okey, untuk masuk. Jadi kita masukkan sedikit yeast ke dalamnya. Okey, kita masukkan sedikit yeast. Yeast ke dalam botol. Okey, kemudian kita masukkan juga Gula. gula. Yang ini lain pula bekas dia cikgu. Sebab kita nak tengok yeast tu bernafas. Hasil gas yang dihasilkan oleh yeast. Okey, gula. Okey, dan seterusnya kita campurkan air suam. Air suam. Okey. Campurkan. Yang ni tak payah guna tepung cikgu? Tak payah sebab kita nak tengok yeast tu membebaskan gas. Nak tengok yeast sahaja. Okey, baik. Ya, betul. Okey. Kemudian kita goncangkan dahulu. Goncang. Dan kita perlu tutup mulutnya dengan belon. Wow, belon. Okey. Belon. Kita tengok nanti apa yang akan terjadi selepas ni. Baik. Kita tutup. Tutup. Okey. Dan apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu simpan. Perlu simpan di dalam tempat yang gelap juga. Ya, sama. Okey, baik. Sementara kita tunggu yeast kita ni membiak ataupun kita tunggu dia bernafas dan tengok macam mana rupanya. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Tahukah anda, kebiasaannya kita semua akan membersihkan gigi dengan memberus sekurang-kurangnya 2 kali pada setiap hari. Walaupun telah dibersihkan,
Secara faktanya, masih terdapat sekitar 1,000 hingga 10,000 bakteria pada setiap gigi. Jadi, berapakah bilangan bakteria yang ada dalam mulut kita? Darabkan sahaja bilangan gigi dengan 10,000. Masih lagi bersama dengan Mira, iaitu Cikgu Muhammad Atta, yang tadi kita dah buat sedikit eksperimen Cikgu untuk kita tengok macam mana yeast tu bernafas. Rupanya yeast pun boleh bernafas, bukan buat kuih saja-saja ya. Ya, betul tu, Mira. Itu eksperimen pertama. Eksperimen kedua ni pula kita nak tengok yeast tu apa Cikgu? Ni tengok ada mikroskop pula ni. Okey. Yang kedua ni pula kita nak tunjukkan macam mana mikroorganisma ni bergerak. Bergerak, okey. Jadi sebab saiznya terlalu kecil, kita tidak bolehlah nak tengok dia berlari ke sana ke sini. Jadi oleh itu kita guna gunakan alatan ini yang bernama mikroskop. Tetapi sebelum tu saya nak perkenalkanlah alatan macam biasa. Okey, apa yang kita ada di sini? Kita ada pipet. Okey. Okey, fungsi pipet ialah untuk menyedut cecair. Kita juga ada kat sini ialah tabung uji. Tabung uji untuk kita letakkan jenis cecair di dalamnya. Seterusnya kita juga ada sisip slide kaca. Kita ada slide kaca dan kita juga ada sisip kaca. Baik. Fungsi slide kaca ialah untuk kita letakkan spesimen, manakala sisip kaca untuk kita cover spesimen yang kita dah letak tadi. Okey, dan yang paling penting mikroskop, saya ingin terangkan sedikit fungsi bahagian-bahagian utamanya. Mula-mula sekali kat sini ada planta atau pentas. Ada pentas ya. Dan di bawah sini ialah cermin. Di atas sini ialah tempat untuk kita melihat kita punya mikroorganisma dan juga kanta. Di sini ada kanta. Oh, okey. Maksudnya kalau kita nak tengok, kita tengok dari atas ni kan Cikgu? Ya, betul. Okey. Jadi, sebelum saya mengambil sampel daripada dalam test tube ni, tabung uji ni, mari sama-sama kita lihat Cikgu Hayati binti Omar dari SK Bandar Tindam menunjukkan cara untuk mengambil sampel. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hayati daripada SK Bandar Tindam. Hari ini saya akan buat demonstrasi untuk mengambil spesimen daripada air kolam. Alat yang kita perlukan adalah pipet dan juga tabung uji. Okey, mari kita lihat. Icipkan pipet ke dalam air kolam sehingga kita mendapat kuantiti yang kita perlukan. Kemudian masukkan ke dalam tabung uji. Okey. Saya ulang sekali lagi. Icipkan pipet dalam air kolam. Okay. Masukkan ke dalam tabung uji. Siap. Baik, itu dia cara macam mana Cikgu Hayati masukkan air dalam bekas ambil air itu kan Cikgu? Dalam tabung uji. Caranya ialah dengan hanya picit sahaja, kemudian air tu kenapa kena guna air kolah Cikgu? Air kolam tu. Okey, sebab air kolam ni dia bukan air kolam, air kolam. Air kolam ni mengandungi banyak mikroorganisma sebab dalam tu ada rantaian makanan. Jadi kalau kita ambil lah dekat air yang telah ditapis, tak mungkinlah dia akan ada mikroorganisma. Tujuan kita pada hari ini ialah untuk melihat pergerakan mikroorganisma. Sebab itulah kita ambil sampel daripada dalam kolam. Okey, dan yang di studio itu air dari kolam tadi ke bukan? Ya, ini daripada kolam tadi. Okey, ini yang telah diambil. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita lihat. Okey. Okey. Jadi mula-mula sekali kita akan ambil slide kaca. Okey. Dan kita akan ambil daripada test tube ni, kita letakkan setitis sahaja di atas. Sikit-sikit je lah Cikgu Ya. Okey, kemudian kita akan cover, tutup dengan menggunakan sisip kaca. Baik. Kenapa kena tutup Cikgu? Kalau kita buka, dia akan membentuk seperti cembung dan cahaya tu akan dibalikkan, kita tak akan nampak apa-apa pada dalam permukaan. Okey. Okey, kemudian kita letak pada pentas mikroskop ni. Okay, kita lipatkan. Cara nak letak dia pun ada cara Cikgu. Ya. Kena alihkan dulu. Baik. Okey. Okey, sekarang kita akan adjust, kita akan selaraskan pula bahagian bawah ni dia ada cahaya ada cermin. Sebab nama mikroskop ini ialah mikroskop cahaya. Okey, kita pastikan. Okey, saya dah nampak dah. Dia bergerak Cikgu
Bukan, saya dah nampak cahaya. Cikgu ni. Saya dah nampak cahaya. Okey, jadi sekarang ni saya barulah nak adjust dia punya kanta. Kita mulakan daripada yang paling rendah. Okey. Kita mulakan yang paling rendah dahulu ke atas. Okey. Kita naik perlahan-lahan. Oh, sukar sikitlah Mira nak dapat. Tak apa, saya akan cuba lagi. Okey. Saya sudah nampak. Okey, saya dah nampak dah ya pergerakan mikroorganisma tersebut. Okey, jadi sekarang ni saya tak dapat tunjuk kepada penonton di rumah sayangnya. Betul. Saya pun teringin nak tengok macam mana ni. Okey, tapi tak perlu risau sebab saya telah rekodkan bagaimana pergerakan mikroorganisma di bawah mikroskop. Oleh itu, tidak membuang masa, mari kita saksikan. Jom. Wah, itu dia bergerak. Kecil-kecil je mikroorganisma ni, cikgu. Ya, betul. Tapi sebabkan dia ambil dalam air kolam tadi tu, saya tanya cikgu, mikroorganisma ni sebenarnya dia haiwan ke dia tumbuhan, cikgu? Sebenarnya dia bukan kedua-duanya. Dia dalam kategori dia sendiri, iaitu mikroorganisma. Okey. Jadi kita tidak bolehlah kata dia ni haiwan, kita juga tak boleh cakap dia tumbuhan. Dia ada kategori dia Sendiri. Baik. Kalau macam kulat tu kan kita boleh nampak dengan mata kasar kan. Tapi kalau macam mikroorganisma tu kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita kena guna mikroskop ni kan, cikgu? Betul. Macam kulat pun sebenarnya dia dalam bentuk koloni. Okey, dia sebenarnya dalam tu ada kulat-kulat kecil yang menyebabkan kita boleh lihatnya dengan mata kasar. Tetapi kalau misalnya seperti mikroorganisma yang terdapat di dalam air tidak memungkinkan kita lah untuk tengok dia secara terus. Kita perlukan mikroskop. Betul. Okey. Cikgu, tadi kita dah tengok mikroskop tu, kita dah tengok pun macam mana mikroorganisma tu bergerak. Dia bergerak ada sikit kecil-kecil tu kan, cikgu? Ya, betul. Sekarang ni cikgu nak buat eksperimen pula kan? Ada eksperimen lain pula? Ya, ada satu lagi eksperimen. Okey. Eksperimen seterusnya ialah kita ingin tunjukkan mikroorganisma juga boleh bertumbuh. Jadi, untuk itu kita memerlukan roti ya. Kita perlukan roti. Baik. Jadi saya akan ambil. Kena untuk eksperimen ni kita memang memerlukan roti. Kalau kita ganti dengan yang lain tak boleh, cikgu? Boleh, tapi kalau boleh yang berasal daripada tepung jugalah supaya kita nampak lebih jelas. Baik. Okey, baik. Jadi sekarang ni saya ambil sekeping roti. Apa yang kita perlu lakukan hanyalah kita semburkan dengan menggunakan penyembur. Spray dengan air. Kenapa kena sembur dengan air, cikgu, roti ni? Sebab air ni adalah salah satu faktor pembesaran mikroorganisma. Jadi, dengan adanya air, mikroorganisma tu akan lebih cepat membiak dan bertumbuh. Ya, betul. Okey. Macam yang kita tahu, roti juga memerlukan yeast. Jadi dekat situ ada salah satu faktornya yang kita nak tengok. Okey. Lepas tu kita masukkan ke dalam plastik. Ya, kita masukkan ke dalam plastik. Secara perlahan. Okey. Dan kita kena pastikan kita seal. Kita seal betul-betul. Okey. Dan kita simpan di tempat yang gelap juga. Ya, betul. Mira semakin hebat. Faham dah. Saya tanya, kalau kita tak letak dekat tempat yang gelap lah, andai katakan saya letak dia dekat bawah matahari ke, dekat tempat yang terbuka ke, boleh ke, cikgu? Ke tak jadi? Sebenarnya faktor pembiakan bakteria ni dia ada 5. Okey, salah satu daripadanya ialah tempat yang gelap. Selain daripada itu, keazidan yang sesuai. Maksudnya kalau keadaannya terlalu beresid pun tak boleh juga dia membiak. Kalau terlalu masin pun tak boleh juga dia membiak. Dan dia juga memerlukan nutrien, dia juga memerlukan air. Jadi barulah mikroorganisma itu sesuai untuk membiak. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita perlu lakukan? Kita simpan di tempat yang gelap. Okey. Berapa lama kita nak simpan di tempat yang gelap ni? Saya rasa kalau kita simpan dia dalam 3 hari cukup tak, cikgu? Sebenarnya seminggu. Seminggu? Baru kita nampak kesan yang lebih baik. Tapi kalau saya nak tunggu seminggu dekat sini, jawabnya sampai bilalah? Takkan balik Johor lah, cikgu. Kat sini lah ya. Sampai bila-bila pun kat sini. Jadi, oleh itu saya telah sediakan dengan lebih awal hasilnya. Okey. Okey. Ini betul-betul ke, cikgu? Ini betul. Ini yang original punya akibat daripada
pembiakan, okey, pembiakan mikroorganisma tu. Okey. Jadi yang tumbuh dalam ni ialah dari jenis fungi. Dari jenis fungi, dan kalau kita tengok ada pelbagai warna. Betul. Macam menarik, tetapi jangan sekali-sekali buka. Okey. Okey cikgu. Yang ini cikgu prosesnya sama juga. Cikgu spray menggunakan air putih ataupun air mentah, kemudian cikgu simpan di tempat yang gelap. Ya, simpan di tempat gelap selama 1 minggu dan kita hasilnya. Bayangkan Mira, kalau misalnya kita simpan dalam tempoh yang lebih lama lagi, apa jadi? Akan jadi lebih banyak kulat tu di situ cikgu. Tetapi untuk ingatan semua murid-murid di rumah, kita boleh cuba untuk membuat uji kaji ini, tetapi saya nak pesan, jangan sekali-sekali kita buka kerana dikhawatiri berbahaya. Dan selepas dia siap eksperimen ini, apa yang kita lakukan ialah kita perlu buang sahaja ke dalam tong sampah yang tertutup. Okey, jadi untuk eksperimen ni jelaslah yang kita boleh nampak bagaimana mikroorganisma tu bertumbuh kan cikgu, daripada tak ada warna, tadi roti putih ni lawa je, lepas kita dah spray dengan air, simpan tempat gelap terus bertumbuh macam ni cikgu. Banyak terus betul. warna. Okey, faham dah macam tu. Okey cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Okey, sebab lepas ni cikgu nak buat lagi satu eksperimen, nak tunjuk mikroorganisma ni tak tahulah dah bertumbuh, dah membiak, mungkin lepas ni berlari ke pula kan, tak tahu. Kita tak keputusan dia sebenarnya. Tak keputusan dia. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Apakah kuasa pembesaran mikroskop elektron? Mikroskop elektron mampu membesarkan butiran terperinci dengan kuasa gandaan yang tinggi disebabkan penggunaan elektron dan bukannya cahaya. Kuasa pembesaran daripada saiz asal ialah sehingga 500,000 kali ganda. Tadi sebelum berhenti berehat, cikgu dah terangkan dah bagaimana mikroorganisma bertumbuh, bagaimana dia bergerak. Sekarang ni cikgu nak terangkan pula jenis-jenis mikroorganisma ni. Ada banyak, bukan yeast sahaja cikgu Ada banyak. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Silakan. Baik. Jenis mikroorganisma kita ada 5 jenis mikroorganisma. Okey, yang pertama ialah fungi. Kita ada protozoa, kita ada alga, ada bakteria dan juga virus. Jadi setiap satu daripadanya berbeza-beza. Baik, saya terangkan satu persatu setiap jenis mikroorganisma. Baik. Yang pertama ialah protozoa. Protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan juga sungai. Okey, contohnya seperti ameba dan paramecium. Tadi kita lihat pergerakan mikroorganisma. Itu ialah jenis protozoa. Sebab tu ia hidup di dalam air. Okey. Seterusnya ialah jenis daripada bakteria. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna, terdapat di dalam pelbagai persekitaran. Kalau kita tengok yang paling banyak jenis ialah bakteria. Di mana-mana sahaja ia ada, sama ada di air, di permukaan atau di mana-mana sahaja. Contoh-contohnya ialah Salmonella, Bacillus, Streptococcus dan E. coli. Okey. Seterusnya, ada lagi jenis mikroorganisma ni, ada banyak. Yang seterusnya ialah jenis alga. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga mempunyai makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi senang cerita, dia ni seolah-olah seperti tumbuhan yang bersaiz kecil. Sebab dia tak cari makanan, kerana dia boleh membuat makanan sendiri. Dan kebiasaannya, warna alga ialah hijau. Baik, Okey. Contohnya ialah seperti phytoplankton dan spirogyra. Okey, kita nampak kadang-kadang kalau dekat permukaan air tu, kan, permukaan air tu dia nampak berwarna hijau je. Itu ialah jenis alga. Okey. Seterusnya fungi. Fungi ada 3 jenis, iaitu muko, yeast dan penicillium. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Jadi kalau tadi Mira dapat tengok, itu ialah jenis kulat. Tetapi fungi ni bukan hanya kulat semata-mata. Ada juga yeast, muko dan penicillium. Dan kebanyakannya hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Baik, tadi maksudnya yang tadi cikgu buat roti tu ada yeast tu. Yeast tu termasuk dalam fungi lah. Ya, betul. Okey. Okey. Dan akhir sekali, virus ialah yang paling kecil, paling halus dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop elektron. Jadi kalau kita beranganlah nak tengok virus dengan menggunakan
mikroskop cahaya yang macam saya tunjukkan tadi, Ya. memang tak akan mungkin. Oh. Kita hanya boleh lihat dengan menggunakan mikroskop elektron yang berkuasa 500,000 kali ganda pembesaran. Wow. Okey. Contoh virus yang ada ialah virus HIV dan juga virus Influenza. influenza. Cikgu, kalau COVID-19 ni itu termasuk dalam kategori yang mana, cikgu? Kategori virus ya. Sebenarnya dia strain yang baru ditemui dan saintis masih lagi mencari bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Maksudnya COVID-19 ni, COVID-19 ni masuk dalam kategori virus. Ya, betul. Okey, itu tentang COVID-19. Tapi yeast tu, yang fungi tu pula, sejenis mikroorganisma juga. Kalau COVID-19 tu bahaya untuk kita. Kita perlukan penawar. Tapi kalau yeast, kenapa kita boleh makan dia, cikgu, dalam roti semua tu? Sebab yeast ni, mikroorganisma ni ada macam-macam jenis. Ada yang membawa kebaikan, ada juga yang membawa keburukan. Jadi, yeast ni adalah salah satu mikroorganisma yang membawa kebaikan kepada manusia. Wah. Okey. Boleh kita teruskan? Boleh, silakan, cikgu. Okey, jadi sekarang kita dah habis dah tentang ni. Jadi kita teruskan pula, kita nak cerita tentang, sebab tadi Mira pun dah tanya saya tentang keburukan. Jadi, adakah keburukan yang lain-lain? Mari sama-sama kita saksikan apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kita. Okey, ayo kita saksikan. Mikroorganisma benda-benda wujud. Kesan buruk mikroorganisma ialah ianya merosakkan makanan. Mikroorganisma akan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Kita akan mengalami keracunan makanan, ceret-beret dan mikroorganisma benda-benda wujud. Kesan buruk mikroorganisma ialah ianya merosakkan makanan. Mikroorganisma akan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Kita akan mengalami keracunan makanan, ceret-beret dan sakit jika termakan makanan terosak. Keburukan mikroorganisma ialah merosakkan gigi. Bakteria yang ada di dalam mulut kita akan menukarkan gula dan kandi kepada asid yang merosakkan gigi kita. Sebab itulah kita kena menggosok gigi. Mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Contohnya tuberkulosis, konjaktivitis, cacah air, panau, sersema, malaria dan banyak lagi. Jadi, jagalah kebersihan diri dan persekitaran kita. Baik, itu dia pandangan kawan-kawan ataupun murid-murid kita tentang keburukan mikroorganisma ni kan, cikgu? Ya, betul. Maksudnya mikroorganisma ni ada juga keburukan dia dan juga kebaikan. Okey. Saya nak cerita sikitlah dengan Mira tentang apa yang berlaku di sekolah. Okey, saya nak bagi tahu ada seorang anak murid saya ni. Okey, nama dia Hafifi Jasman. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar ya. Okey. Okey. Saya dah banyak nasihat kat dia, tolonglah basuh tangan tu, cuci tangan sebelum pergi ke tandas. Dan selepas balik ke tandas, tapi dia curi-curi untuk tidak mencuci tangan. Satu hari tu dia berlaku ceret-beret pada diri dia. Dan menyebabkan, tahulah kalau ceret-beret keadaannya macam mana. Tapi alhamdulillah lah, lepas keadaan tu Hafifi dah semakin insaf dan sekarang dah tak ada lagi lah masalah tu. Kenapa berlaku seperti itu? Sebab di hujung tangan kita ni, di hujung jari kita ni terdapat berjuta-juta mikroorganisma. Betul. Jadi sebab itulah kita perlu sentiasa basuh dan basuh untuk memastikan tangan kita sentiasa bersih. Okey. Macam walaupun tak ada keadaan COVID-19 sekarang sekalipun, sebenarnya memang kita wajib untuk membersihkan tangan kita sentiasa. Okey. Seterusnya, kita nak cerita pula tentang kebaikan mikroorganisma. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. Okey, di hadapan saya ni ialah makanan-makanan yang memerlukan bantuan daripada mikroorganisma. Okey, di antaranya ialah susu kultur. Okey, kita ada susu kultur. Ada berbagai jenis lah susu kultur. Ada saiz besar dan saiz kecil. Kita perlukan yogurt. Okey, yogurt, roti dan juga makanan tradisi kita iaitu tempe. Baik. Okey. Okey. Okey, maksudnya tempe itu pun tergolong dalam mikroorganisma juga, cikgu? Bukan, tempe itu mikroorganisma. Dia memerlukan bantuan daripada mikroorganisma untuk dihasilkan. Kalau tempe, dia perlukan bantuan apa, cikgu? Untuk itu, saya nak Mira sendiri Google cari apa yang diperlukan oleh tempe. Saya rasa lah. Saya rasa mungkin soya, tapi tak apa, kita boleh Google tu nanti. Soya tu betul, tapi apa mikroorganisma yang diperlukan untuk membantunya tu? Okey, cikgu bagi saya homework ya. Cikgu bagi saya
saya kerja rumah untuk saya cari. Okey, boleh anda di rumah pun boleh cari juga. Apa mikroorganisma yang diperlukan oleh tempe ni kan cikgu? Ya. Okey, cikgu seterusnya. Okey, baik. Tapi adakah makanan sahaja yang kebaikan untuk mikroorganisma ni? Tidak semestinya. Ada banyak lagi kebaikan-kebaikan mikroorganisma ni. Oleh itu, apa kata kita minta Cikgu Ashraf bin Naim dari SK Bandar Tinam untuk menerangkan kebaikan mikroorganisma. Ayo kita saksikan. Selain daripada kesan-kesan buruk, mikroorganisma juga memberi kebaikan kepada kita. Antaranya dalam pembuatan makanan. Contohnya seperti keju, roti, yogurt, susu kultur dan lain-lain lagi. Contohnya seperti minuman yang saya baru minum ni. Minuman ini juga adalah daripada mikroorganisma. Bagaimana kita nak tahu ia adalah daripada mikroorganisma? Cuba kita lihat pada ramuannya. Minuman ini mengandungi kultur probiotik hidup Lactobacillus strain Shirota. Mikroorganisma juga terlibat dalam penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Untuk pengetahuan semua, antibiotik dan juga vaksin itu adalah daripada mikroorganisma jenis fungi. Selain daripada itu, fungi dan juga bakteria terlibat dalam penguraian dan perebutan bahan organik dalam bentuk baja. Sebenarnya, baja itu juga adalah daripada mikroorganisma. Itu saja daripada saya. Selamat belajar. Terima kasih. Jumpa lagi. Baik, sama-sama cikgu. Cikgu dah terangkan dah tentang antibiotik. Rupanya antibiotik itu pun antara bakteria dalam kategori fungi. Bukan bakteria, mikroorganisma dalam kategori fungi. Okey, baik. Okay. Itu tentang kebaikan mikroorganisma. Ada juga baiknya, bukan sahaja buruk kan cikgu? Betul. Tapi tadi saya tertanya apa yang dimaksudkan dengan penguraian bahan organik tu cikgu? Okey, penguraian bahan organik ini, macam Mira tengok kan, kita ada sampah sarap yang banyak, yang sayur-sayuran, daging. Okey, itu semua adalah bahan organik. Penguraiannya memerlukan mikroorganisma. Jadi maksud penguraian di sini ialah dia menghancurkan dengan bantuan mikroorganisma. Tanpa mikroorganisma, semua sampah yang ada kat dunia ni bertimbun-timbun dan kita akan hidup di dalam keadaan yang penuh dengan sampah. Okey, saya juga ingin terangkan bagaimana tentang vaksin. Vaksin ini sebenarnya ialah mikroorganisma ataupun virus yang telah pun tidak diaktifkan, inaktif. Kemudian disuntik ke dalam badan manusia. Ini secara ringkas sahajalah. Dan akan mengaktifkan antibodi manusia supaya apabila kita diserang oleh mikroorganisma pada masa akan datang, badan kita sudah bersedia untuk melawan semula. Wow, itu dia sebenarnya kegunaan mikroorganisma dan juga kebaikan dia. Walaupun kecil, walaupun tak nampak, sebenarnya dia ada dan ada juga memberi kesan yang baik dan buruk juga kepada kita kan cikgu? Betul. Okey cikgu, kita berhenti berehat lagi sekali cikgu sebab lepas ni macam cikgu kata nak tengok keputusan ni. Dalam kotak ni apa nak jadi semua ni? Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Apakah tanggungjawab anda sebagai murid dalam memastikan kebersihan di kawasan sekolah? Sebagai murid yang bertanggungjawab, kita perlu memastikan semua sampah dimasukkan ke dalam tong sampah yang disediakan dan mengasingkan sampah mengikut jenis sebelum membuangnya. Di ruang yang terakhir ni cikgu, segmen terakhir ni cikgu nak tunjuk keputusan kan dekat saya dan juga murid-murid dekat rumah. Tadi kita buat eksperimen nak tengok macam mana mikroorganisma tu bernafas. Kita nak tengok ni macam mana ni. Sabar. Sebelum tu ingin saya juga terangkan tentang civic sikit. Okey, jadi sebenarnya di sekolah kita perlu sentiasa membersihkan kawasan sekolah, jaga kebersihan, contoh cabut rumput, buang sampah di tong sampah. Semua ini kita telah belajar di dalam mata pelajaran civic. Okey. Jadi selepas kita lakukan itu semua, apa yang kita perlu lakukan Mira seperti biasa? Tangan kita ni kita perlu cuci dan sanitize untuk memastikan kita bersih daripada kuman, bakteria dan juga virus. Sekarang baru kita nak tengok keputusan. Setelah lebih kurang 30 minit, okey, kita simpan semua barang kita ataupun eksperimen kita di dalam kotak. Jadi sekarang tibalah masanya untuk kita dedahkan apakah hasil keputusan. Ingat tak lagi eksperimen yang pertama tadi?
iaitu berkaitan dengan dough. Dough kan? Kita buat Ya, dough. ataupun adunan tepung di dalam bika. Kita tengok apa yang jadi setelah 30 minit. Okey, jadi saya akan ambil hasilnya. Wow. Okey, kita tutup. Tadi kalau kita nak recall semula. Cikgu. Okey, jadi kita nak recall. Bika A tadi kita letakkan yeast dan juga gula. Manakala di bika B kita tak letak apa-apa. Betul tak? Okey, jadi sekarang kita tengok hasilnya. Okay, ini bika A, yang ini bika B. Wow, berbeza cikgu. Dia dah naik. Okey. Kalau kita tengok, perhatikan pula pada bika A ni, Mira cuba tengok sekarang kat sini, kita ada nampak ada gelembung-gelembung udara. Ini menunjukkan bahawa okey, ada gelembung-gelembung udara. Kamera boleh fokus. Okey. Gelembung udara itu menunjukkan bahawa yeast bernafas. Okey. Baik. Sebabkan ada gelembung udara tu. Sebabkan yang ini pun ada gula di dalamnya. Ya. Bila dia melakukan, kita dah campurkan dengan gula, kita dah campur dengan yeast, dah campur dengan air suam, yeast tadi menjadi aktif dan dia boleh hidup di dalamnya, bernafas dan menghasilkan udara. Untuk eksperimen yang kedua tadi menggunakan belon. Yang guna belon ni macam mana pula nak tengok ni guna belon ni? Okey. Jadi selepas lebih kurang dalam 25 minit, setelah kita goncang, kita dah simpan, dah masukkan, maksudnya kita dah aktifkan yeast, hasilnya. Okey, mari kita macam tengok. mana? Mari kita tengok. Okey nampaknya belon telah mengembang akibat daripada yeast yang bernafas tadi. Maksudnya yeast telah membebaskan gas menyebabkan belon mengembang. Wah, cikgu, saya tengok ni terkejut saya kan. Kalau macam manusia ni kita bernafas, kita gunakan gas oksigen. Kalau yeast ni bernafas ni dia guna gas apa cikgu? Okey, sebenarnya semua hidupan pun sama saja. Walaupun saiznya mini, saiznya sangat halus dan tidak boleh dilihat oleh mata kasar, tetapi ia masih juga bernafas dengan memerlukan gas oksigen dan ia juga membebaskan gas karbon dioksida. Wow, unik yes ni cikgu. Okey, ini yang dah berlaku tadi cikgu kan, dah bernafas dah dia nampak belon ni tadi masa mula cikgu buat belon tu kucup saja kerana kita menunjukkan bahawa yeast tu bernafas, maka belon tu pun kembang. Dan dia juga membebaskan gas. Gas apa tadi? Gas karbon dioksida. Ya. Baik, itu dia. Jadi tibalah masanya untuk kita membuat kesimpulan. Boleh cikgu. Okey. Jadi pada hari ini kita telah belajar tentang proses hidup yang dilakukan oleh mikroorganisma. Semua mikroorganisma melakukan proses hidup. Ada 3, iaitu yang pertama, mikroorganisma bernafas. Baik. Yang kedua, mikroorganisma bergerak. Dan yang ketiga, mikroorganisma bertumbuh. Jadi lengkaplah ketiga-tiganya dan kita telah buktikan bahawa mikroorganisma ialah benda hidup dan melakukan proses hidup. Wow, itu dia betul. Bila saya tengok dengan mata saya sendiri, bila kita dah buat eksperimen ni barulah kita nampak mikroorganisma tu memang sebenarnya benda hidup walaupun kita tak nampak dia dengan mata kasar kan cikgu? Ya, tetapi melalui pembuktian, uji kaji yang dijalankan, kita dapat mengesahkan bahawa mikroorganisma ini benar-benar wujud. Walaupun tidak dapat dilihat dan ia melakukan semua proses kehidupan yang telah saya katakan tadi. Baik. Dalam kehidupan seharian kita ni, bukan hanya kita sahaja di atas muka bumi ni cikgu, tapi ada juga makhluk-makhluk kecil lain yang kita tak nampak sepertinya mikroorganisma ni sendiri kan. Jadi saya pun suka untuk ulang balik apa yang pesanan cikgu kepada murid-murid di rumah untuk sentiasa cuci tangan dengan kerap, menggunakan air dan juga sabun sebab kita tak nampak apa yang ada dekat tangan kita sebab tangan kita ni pegang agaknya berjuta-juta agaknya cikgu kuman kan di tangan kita kan. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di rumah yang setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum.
Didik TV KPM